Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan sedikit latihan yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Baiklah, kita rujuk kepada soalan yang diberikan. Kepada yang menonton, jika tiada soalan, boleh download daripada description yang saya letakkan di bahagian bawah. Okeylah, diagram 1 shows a light ray which direct normally at the sides AB of a glass prism. Given that the refractive index of the prism is 1.5. Rajah 1 menunjukkan satu sinar cahaya ditujukan secara normal ke sisi AB. Okey, ini satu garis normal pada sisi AB. Satu prisma kaca, di mana prisma ini adalah prisma 45-90-45. Okay, ini prisma kaca 45-90-45. Dan diberi bahawa indeks pembiasan bagi prisma adalah 1.5 ya. Jadi N adalah sama dengan 1.5. Ini adalah indeks pembiasan bagi prisma kaca ya, yang dibekalkan. Okey, berapakah soalan A1, what is the angle of incidence of light ray of the ray at AB? Kita tengok pada A ke B. Berapakah sudut? Okey, seperti mana yang kita sudah pelajari bahawa apabila ada berkaitan dengan sinar, ada satu permukaan, apabila ada permukaan kat sini, ada satu sinar cahaya yang bergerak, kita kena lukiskan garis normal. Di mana kedudukan garis normal mestilah 90 darjah. Mesti 90 darjah dengan 90 darjah dengan permukaan lah. 90 darjah dengan permukaan. Okey. Jadi berdasarkan soalan yang pertama ni, kita tahu bahawa sudut tuju, sinar tuju ni sekarang adalah pada garis normal. Jadi apabila sudut tuju pada garis normal, maka tiadalah sudut tujunya. Kenapa? Kerana sudut tuju, sudut bias dan juga sudut pantulan, kita nak kira mestilah daripada garis normal. Okey, garis normal. So sebarang sudut, contohnya kat sini adalah I, sudut tuju, sudut bias, sudut pantulan, sudut pantulan kita kira daripada garis normal. Begitu juga kalau terbias, kita ambil daripada garis normal. Jadi disebabkan kat sini cahaya ni masuk secara normal, secara normal maksudnya dia masuk pada garis tegak lah, tegak, secara tegak dengan permukaan, maka sudut adalah bersamaan dengan sifar darjah. Okey, soalan yang kedua, what is the angle of the incident at AC? Berapakah sudut pada AC? So AC ni kat sini pula, yang kita nak lihat kat sini, permukaan AC ni berapakah sudut tuju dia? Sudut tuju kita tengok kat sini lah. Okey, sebab sinar ni akan bergerak lurus. So sampai dekat permukaan ni, macam biasa kita akan lukiskan garis normal. Ambil pembaris lah, letak, buat garis tegak. So kita tahu bahawa sudutnya mesti 90, garis normal dengan dia punya boundary adalah 90 darjah. Okey, so kat sini 90 darjah . Okey, so sudut ni 45, sini 90. So kat sini akan jadi 45 lah, sebab segitiga kat atas. So 95. So sudutnya kat sini akan dapat 90 darjah. Ada punya sudut perpendikular tu, sudut tepat. Tolak dengan sudut yang berada dalam 45 darjah. Sudut tuju adalah juga samaan dengan 45 darjah. Okey. Soalan A3. Okay, calculate the critical angle of the prism. Hitungkan sudut genting bagi prisma kaca. Okey. So lukis kat sini. Okey, untuk bab ini kita tahu bahawa
N adalah bersamaan dengan 1 per sin C. Okey, kenapa kita guna rumus N sama dengan sin C? Sebab ini adalah melibatkan kepada pantulan dalam penuh. Okey, kenapa pantulan dalam penuh? Itu kita kena tengok dekat sini lah, sebab cahaya ni sekarang berada dalam kawasan yang lebih tumpat. Cahaya ni nak pergi bergerak kepada kawasan kurang tumpat. Okey, so kita gunakan rumus N sama dengan 1 per sin C. Dan satu lagi, kenapa kena guna N sama dengan 1 per sin C? Kenapa ini total internal reflection, ataupun kenapa ini situasi pantulan dalam penuh? Sebab soalan minta critical angle, sudut genting. Sudut genting ni kita pelajari hanya dalam subtopik pantulan dalam penuh. Okey, so N yang berapa? N telah diberikan dalam soalan, iaitu 1.5. Okey, 1.5 sama dengan 1 per sin C. Okey, kita selesaikan. Sin C adalah bersamaan dengan 1.15 1 bahagi 1.5. So C adalah inverse sin 1.15. So kita kalkulator, kita akan dapat 41.8 darjah. Okey, ini adalah sudut genting dia. So kita tengok pada soalan sini ada dua markah. Dua markah tu kat mana akan dilihat? Okey, dua markah tu pertama akan lihat pada substitution, penggantian. Okey, dan markah yang kedua adalah pada jawapan dengan unit yang betul. Ada unit tak? Ada, iaitu darjah, sudut, darjah. Okey. Soalan yang berikutnya. Okey, B1. Okey, apakah yang terjadi kepada sinar cahaya selepas mengena permukaan AC? Okey, apa yang terjadi kat sini? Kita dapat tadi bahawa dia punya sudut tujunya adalah samaan dengan 45 darjah, manakala sudut gentingnya adalah sama dengan 41.8 darjah. Okey, kembali semula kepada pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh, total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okey, macam mana dia berlaku? Boleh berlaku. Salah satunya, syarat yang pertama tadi ialah cahaya dari kawasan lebih tumpat ke kawasan kurang tumpat. Okey, dan yang syarat yang keduanya ialah sudut tujunya mesti lebih besar daripada sudut genting. So kita nak tengok yang ni lah. Sebab syarat yang pertama kita dah tahu dah, cahaya ni memang daripada kawasan yang lebih tumpat ke kawasan kurang tumpat. Kita nak tengok sekarang dia mematuhi tak syarat yang kedua, iaitu sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. So sudut tuju kat sini adalah 45, mana sudut gentingnya adalah 41.8. Jadi dia telah mematuhi syarat yang kedua, iaitu sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Jadi apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting, maka sinar ni akan mengalami pantulan dalam penuh. So pantulan dalam penuh, kalau dia minta lukis, dan dia akan bergerak ke bawah, akan bergerak ke bawah lurus. Dia akan bergerak ke bawah dan lurus ke bawah, ya. So apa yang berlaku kat sini? Akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey, so jawapan kat sini pantulan dalam penuh. Tak ada jawapan-jawapan lain, Pantulan dalam penuh dalam bahasa Melayu ataupun total internal reflection. Okey, soalan B2. Terangkan keadaan yang diperlukan untuk kejadian di B1. Okey, ini maksudnya syarat syarat pantulan dalam penuh. So apa syarat pantulan dalam penuh? Ini dua ni, kena, so sebab dia ada dua jawapan, kena tulis dua-dua. Dua-dua syarat.
Pantulan dalam penuh ni nak berlaku mesti dia memenuhi dua-dua syarat ni, bukan salah satu. Mesti kedua-dua syarat. Okay, seterusnya adalah soalan B3. Nyatakan instrumen nyatakan satu peralatan yang menggunakan konsep fizik yang dinyatakan dalam B1. Name an instrument which uses the physics concept mentioned. So dia nak satu saja. Okey. Kalau satu sahaja ni boleh bagi satu je, jangan bagi banyak. Sebab kalau banyak nanti mungkin ada yang salah. So apabila salah, dia akan menyebabkan kehilangan markah. So apa yang contoh-contohnya? Contoh-contohnya gentian optik. Apa lagi? Binocular. Okey, lagi prisma. Periskop prisma. Periskop prisma. So kalau periskop prisma ni kena nyatakan periskop prisma. Tak boleh nyatakan periskop sahaja. Sebab periskop ada dua keadaan. Ada boleh gunakan cermin, boleh gunakan prisma. Okey, itu saja untuk latihan yang pertama. Okey, kita akan sambung kepada latihan yang berikutnya pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.